Baik, apa landasan kepada tauhid sufi ini? Dalilnya. Dari mana datang semua ini? Apa-apa pun persoalan tasawuf, dalil utamanya adalah hadis ihsan. Tidak lari daripada itu. Cuma penafsirannya saja. Huraiannya saja yang mungkin berbeda. Yaitu bila Nabi SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dalam ungkapan yang ringkas ini, takbir nabawi yang ringkas ini, dia mengandungi perkara-perkara yang cukup penting dalam membentuk tasawuf itu. Anta'buda, engkau beribadah. Beribadah itu merujuk kepada fiqhnya, merujuk kepada syariatnya, merujuk kepada hukum-hukumnya. Kerana kita tidak mampu beribadah tanpa hukum-hukum fiqh. Bagaimana kita nak bersolat kalau kita tak tahu cara nak bersolat? Bagaimana kita nak berpuasa kalau kita tak tahu cara berpuasa? Jadi yang membentuk ihsan itu, yang merupakan tasawuf itu, atau hakikat itu, atau makrifat itu, atau nama-nama lain lagi, tidak lagi dari paksi ini. Anta'buda, engkau beribadah. Berarti mana-mana pencapaian hakikat, pencapaian tasawuf tanpa ibadah, itu adalah pembohongan, itu adalah kepalsuan, itu adalah dakwaan. Anta'budallah, engkau beribadah, berarti perlu pada fiqhnya, syariahnya, fiqhnya. Baik, kepada siapa ibadah itu ditujukan? Kepada Allah yang diyakini. Bagaimana kita boleh bekerja dengan syarikat yang kita tidak tahu? Tidak mungkin kita bekerja dengan syarikat yang kita tidak tahu. Tak tahu apa syarikatnya, di mana kilangnya, siapa pengurusnya, tidak tahu. Bagaimana kita boleh bekerja? Artinya, kita tidak mampu beribadah kepada Tuhan yang kita tidak kenali. Maka sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan jin dan manusia ini kecuali untuk tujuan beribadah. Kata Ibnu Abbas, bagaimana ibadahnya boleh dilakukan pada Tuhan yang tidak dikenali? Maka sebab itu dalam tafsiran Ibnu Abbas, illa liya'budun dengan arti illa liya'rifun, supaya mereka mengenal, supaya mereka bermakrifat kepada Allah. Maka setelah kalbunya bermakrifat terhadap Allah, barulah ibadahnya terarah, ibadahnya terfokus kepada Tuhan yang diyakininya, tidak mengarah ke lain, tidak tertuju ke lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya semata-mata kerana Allah setelah adanya makrifat. Jadi sekarang sudah ada mengenal Allah ini atas jalan usuluddin, itu disebut sebagai tauhid, ilmu mengenal Allah, ataupun i'tiqad, ataupun akidah, atau perkataan-perkataan lain. Jadi yang membentuk tasawuf itu, pertama sekali fiqhnya, syariatnya, yang kedua akidah, tauhidnya. Kan ibadah itu ditujukan kepada Allah yang diyakini. Maka selebihnya itulah yang merupakan pelengkap, penyempurna kepada makna tasawuf, makna sufi, yaitu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Kenapa takbir nabawi ini menggunakan perkataan ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya? Kerana menjadi keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, tidak menyerupai segala makhluk ini, maha suci daripada kebersamaan dengan segala makhluk ini. Kalau dalam Al-Quran, dia akan kembali kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai', atau kepada firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau kepada hadis Nabi, subhanaka la uhsi sana'aka, maha suci Allah, aku tidak mampu menyanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Artinya hakikat Allah tidak mampu dicapai di dunia ini, tidak mampu dicapai hakikat dunia ini, hanya dapat dicapai di akhirat seperti yang dijanjikan. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata hadza, dalam hadis mutawatir. Atau dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbihah, muka-muka pada hari itu orang-orang yang beriman berseri-seri memandang kepada Tuhannya yang laisa kamitslihi syai'. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar di akhirat.
Antara sekian banyak nikmat yang ada, nikmat melihat kepada Allah lah nikmat yang paling besar. Dan menurut ulama, nikmat ini tidak berlaku di dunia ini, hanya berlaku di akhirat. Sekalipun ada pendapat yang kontra, yang mengatakan bahawa berlaku di dunia ini, tapi hanya untuk seorang manusia saja berlaku nikmat ini, iaitu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Khilaf di antara alim ulama. Baik. Jadi Allah Taala kekal dengan sifatnya, mukhalafatul lil hawadis. Lalu bagaimana dikenal? Maka sebab itu bila dalam mentadbirkan ihsan, Nabi menyatakan ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Kenapa? Yang dipandang oleh kalbu pada waktu itu adalah dalam istilah tasawuf dinamakan tajallinya, penzahirannya, kenyataannya, ta'ayyunatnya, atau istilah-istilah yang berbagai-bagai. Itu yang dilihat dengan pandangan basirah itu di dunia ini. Dia akan membuahkan tasawuf. Jadi kembali bahawa paksi kepada tasawuf ini adalah hadis ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Baik, ringkasnya saya nak ambil 3 istilah yang saya nak rangkum secara pendek, secara mudah untuk dalam masa seminit 2 saja. Ulama tasawuf telah menggunakan 3 rangkai kata yang ringkas untuk menjelaskan ini. An ta'budahu, an taqsudahu, an tashhadahu. Pertama sekali engkau beribadah. Ini segi aspek penghayatan. Engkau beribadah, yakni beribadah secara zahirnya, bersolat, berpuasa, berzakat, berhaji dan sebagainya. An ta'budahu, badan beribadah tapi hatinya mungkin lupa. Peringkat kedua ini dinamakan peringkat syariatnya. Peringkat kedua an taqsudahu, iaitu engkau menuju kepadanya. Apa yang menuju? Kaki kita kah? Dan ke mana nak tuju? Ke Mekah? Ke Jakarta? Ke Delhi? Atau ke mana? Antak sudah menuju kepadanya. Kalau menuju itu melibatkan badan kita, kaki kita, pasti tempatnya ada. Tetapi menuju itu bukan itu. Kalbunya yang menuju. Kalbunya yang berpindah daripada lupa kepada ingat. Dan itu proses yang panjang. Proses yang panjang hati daripada lupa menjadi ingat, menjadi semakin ingat, menjadi kuat ingat sehingga melupakan yang lain. Itu tingkatan ingatnya. Itu dinamakan marhalah tariqah, tarekat. Maka di sinilah adanya tauhid sufinya. Perjalanan itu dijelaskan oleh ulama tasawuf sebagai ahwal dan maqamat. Ahwal, perasaan yang mendatangi tapi tidak kekal. Kemudian bila dia teguh, dia bertukar menjadi maqamat atas satu pendapat. Sekalipun ada khilaf di sini, itu tidak perlu kita jelaskan tentang khilaf itu. Bermulanya dengan kesedaran hati, intibah. Mula tersedar tentang kewujudan Allah. Apakah sebelum ini tidak percaya? Bukan tidak percaya. Sudah percaya, tapi kurang kesedarannya. Maka kepercayaan itu anta ambudahu, engkau beribadah. Tapi bila marhalah antak sudahu, mula terasa benarnya wujud Allah. Sebenarnya dalam istilahnya disebut intibah, kesedaran. Dari mana dalam kesedaran ini? Apabila kalbunya itu semakin menjernih dengan amalan zikir, dengan riadah dan sebagainya, itu menjadi semakin jernih, lalu kebenaran kewujudan Allah sangat dirasakan. Itu dinamakan syuhud. Hati mula melihat kebenarannya. Bila hati melihat, itulah yang akan menimbulkan kesedaran, terasa benarnya ada Allah. Lalu itu mendorong orang untuk tidak beribadah, mula beribadah. Kalau sebelum ini meninggalkan perintah Allah, lalu dilaksanakan. Kalau sebelum ini banyak melanggar perintah Allah, lalu ditinggalkan. Datang dari kesedaran ini. Itu permulaan antak sudahu. Tapi kenapa berlakunya gerakan ini? Kerana tauhidnya mula melihat tentang kebenaran kewujudan Tuhannya. Kemudian meningkat makam-makam. Saya nak rekah satu lagi contoh. Antara maqamat yang dilalui adalah maqam zuhud. Maqamat ni banyak, maqam zuhud. Dari mana datang semua ini? Apabila kalbu manusia belum meningkat pandangan batinnya, belum mengarah pandangannya kepada Allah, maka antara proses yang akan dilalui melihat kepada kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bersifat baqa, yang maha kekal. Yang lain semuanya binasa. Yang lain semuanya bergantung dengannya. Pandangan basirah inilah yang akan menjadikan orang itu tumbuh dalam hatinya sudah
hilang kegilaan terhadap urusan duniawi ya, dengan sendirinya. Baik, kenapa dia datang? Mari perasaan ini kerana hatinya mula memandang hakikat tauhid Allah itu yang maha kekal. Dan demikianlah makam-makam yang lain, makam zuhud, makam fakir, akhir sekali makam redha dan tawakal dan sebagainya. Semua itu tumbuh hasil daripada pandangan ketauhidannya. Maka sebab itu tasawuf tidak dapat dipisahkan daripada tauhidnya. Bahkan dialah buah daripada tauhidnya. Kalau pokok, maka tauhidnya itu tunjang dan dasarnya. Dia akan membuahkan batang, dahan dan seterusnya, daun-daun dan berakhir dengan buah dan sebagainya. Maka akhir sekali, kerana ada ruang masa untuk dibuka untuk diskusi, saya nak ambil ringkasan yang terakhir. Kenapa perlunya kepada tauhid sufi ini? Apa perlunya pada kita? Untuk ini saya hanya ingin menyebut satu hadis dan tidak mau mengurai panjang tentang kepentingan tauhid sufi ini. Bila Nabi menjelaskan tentang fenomena pengangkatan ilmu, Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Panjang hadis ni. Ringkas makna hadis ni, Nabi kata ilmu ini tidak diangkat dengan cara dicabut ingatannya, tetapi diangkat dengan cara dimatikan alim ulama'nya, sehingga tidak ada lagi orang yang benar-benar alim. Orang ramai pada waktu mula berpermakan kepada orang-orang yang jahil. Mereka itu ditanya, yang jahil ini ditanya, lalu mereka menjawab. Jawapan itu bukan saja menyesatkan orang, dia juga yang sesat. Dia sesat dan menyesatkan yang lain lagi. Baik, di penghujung hadis ini, perawi hadis ini bertanya kepada generasi selanjutnya, apakah anda ingin tahu ilmu apakah yang mula-mula sekali akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, yang mendengar itu kata ya. Lalu menjawab yang nak meriwayatkan hadis ini kata al-khusyu'. Satu perkataan saja, al-khusyu'. Ilmu khusyu'. Ilmu apa itu? Sudah tentu itu adalah ilmu. Maka sebab itulah kita perlu menjaga ilmu ini, kerana ini antara ilmu-ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendukung ilmu dan menghayatinya. Sekianlah saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengar bersama pemaparan yang begitu gamblang, jelas mengenai manifestasi Tauhid Sufi.